Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Effendi selaku moderator pada petang ini, pihak pengurusan Golkar Ihsan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang yang ceria ini, iaitu petang Khamis 31 hari bulan 7 2025 bersama dengan 6 hari bulan Safar 6 Safar 1447. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam buku Rukun Iman. Pengajian kita dalam kitab Rukun Iman, di mana dalam kitab ini kita bincang secara ringkas dan insya-Allah memadailah untuk seorang nak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan seorang Muslim yang biasa. Seorang awam Muslim, kalau dia boleh faham yang ni pun kita kata sangat baik, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita telah kemukakan perbincangan yang ringkas dari sudut keimanan yang kita kena percaya, dan juga dari sudut perkara yang mesti kita kena tahu walaupun ringkas. Kita kena tahu walaupun ringkas. Kita kena tahu ringkas pun tak apa. Kita kata Alhamdulillah, itu di antara perkara yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Maka para jemaah sekalian, tajuk kita pada hari ini, kita telah masuk perbincangan kita ke rukun yang terakhir, iaitulah beriman dengan qada dan qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan juga dengan qada Allah. Di hari ini kita akan bincang tentang rukun yang terakhir. Dan rukun ini sangat penting. Sebab apa? Kalau orang tak memahami rukun ini, dia akan banyak perkara yang terjadi dalam hidup dia. Kita akan mudah jadi stres, akan mudah jadi kemurungan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tak boleh terima keadaan. Sedangkan Allah SWT yang tetapkan segala perkara. Maka sangat pentinglah zaman kita hari ini, macam-macam kita dengar cerita. Ada orang bunuh diri kerana kecewa, ada orang yang terjun jambatan, ada orang terjun bangunan. Semua itu berpunca dari mana? Dari mereka tak boleh terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ini takdir Allah, ini yang Allah Taala pilih untuk kita, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita lebih tenang, lebih terbuka untuk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita biiznillahi Azza wa Jalla. Baik para pencinta ilmu sekalian, tengok buku kita ni. Buku kita Rukun Iman. Sudah masuk kita ke muka surat rukun yang ke-6, beriman dengan qadar. Rukun yang ke-6, beriman dengan qadar ataupun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita nak faham apakah makna al-qadar. Apakah makna al-qadar? Tengok muka surat 150. Muka surat 150 kita bincang tentang al-qadar. Al-qadar makna takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kembar dia yang tak boleh dipisah, nama dia Al-Qadha. Al-Qadha dan Al-Qadar, dua perkara yang kembar. Kata orang, kalau bahasa orang sekarang dia panggil kembar siam lah. Tak boleh dipisahkan. Al-Qadha dan Al-Qadar. Jadi para jemaah sekalian, inilah yang penting dalam hidup kita ni, iaitulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok kita punya kitab. Apa ke mana Al-Qadar? Al-Qadr. Al-Qadar ataupun Al-Qadr ialah ketentuan Allah Azza wa Jalla ke atas seluruh alam semesta. Bukan atas kita saja. Semua alam ini terjadi dengan qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Nah, tak sedut cakap salah orang lain. Mengikut ilmunya, mengikut ilmu Allah yang azali, yang sedia kala. Tuhan tahu daripada asal lagi. Dan kebijaksanaannya menyusun atur. Yang mana dulu jadi, yang mana kemudian. Siapa dia keluar dulu ke dunia ni, siapa keluar kemudian. Dan siapa yang mari dulu, siapa yang pergi dulu. Semua itu di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Allah yang susun. Allah yang atur. Kita menerima akur dan bagaimana kita berjalan seiring supaya kita tahu, oh ini takdir Allah. Ini Allah tetapkan kepada kita setelah kita berusaha untuk mendapat yang terbaik. Jangan tak ada usaha, tak boleh. Setengah orang ni kata, ada kan semua takdir Allah Ta'ala, tak payahlah kita kerja, relax je lah. Tunggu takdir. Tunggu takdir. Apa nak jadi, jadi. Hey, bukan lagu tu. Itu silap teknikal macam tu punya cakap. Lagu tu cakap tu tak baik. Tak kena. Salah dia punya prosedur. Sesungguhnya Allah berkuasa ke atas baik. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semua benda terbalik kepada kuasa Allah. Tuhan kata jadi, jadi. Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Tak ada siapa boleh bantah, tak ada siapa boleh halang. Sesungguhnya Allah berkuasa ke atas tiap suatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikehendakinya. Jadi beriman dengan qadar, beriman dengan takdir Allah ini termasuk dalam beriman dengan rububiyah. Apa makna rububiyah? Kuasa mencipta dan mentadbir. Itu makna rububiyah. Kuasa mencipta dan mentadbir, menyusun atur perjalanan dunia ini, perjalanan alam ini, itu semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang atur, dia yang susun, kita hanya menerima akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla dengan cara bagaimana untuk menerimanya dengan cara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Ia merupakan salah satu daripada rukun iman dan tidak sempurna iman seorang kecuali beriman kepadanya. Tak mungkinlah kita tak beriman. Sebab di awal-awal kitab dulu kita telah bacakan hadis apa ini? Hadis Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ingat ni. Iman itu ialah engkau beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Itu rukun yang pertama, kita beriman dengan adanya Allah. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan Allah yang menyusun atau beriman dengan hanya Allah yang berhak disembah, dipuja, dipuji, dimohon pertolongan, itu Allah. Yang kedua, beriman dengan adanya para malaikat, tentera, pegawai yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menguruskan alam ini. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang menjadi petunjuk pedoman hidup manusia. Wa rusulihi, yang menjadi rasul pengantara di antara Allah dengan manusia biasa. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan adanya hari akhirat. Kita dah lepas dah 5 rukun sudah selesai kita bincang secara ringkas.
masuk kepada dalil rukun kita hari ni, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman dengan qadar, untung baik dan yang tak baik. Nasib kita hak mana? Baik ke tak baik? Semua itu di bawah takdir Allah Azza wa Jalla yang kita kena akur, kita kena terima, kita kena buatlah apa yang sepatutnya kita lakukan. Kalau tidak, tak jadi kita. Hadis ini rawahu Muslim, hadis yang sahih. Jadi kita faham hadis ini bahawa beriman dengan qada, dengan iman dengan takdir Allah adalah asal satu daripada rukun iman. Walaupun dia duduk yang terakhir sekali, tetapi peranan dia besar. Dan firman Allah Ta'ala dalam rukun iman ini, Allah Ta'ala sebut, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Mana takdir ini Allah Ta'ala dah buat dah, siap dah. Dia punya blueprint dia. Dia punya susun atur Allah Ta'ala dah sediakan. Tak ada siapa boleh bantah, tak ada siapa boleh bahas. Kita kena terima, kita kena akur. Itu dia panggil takdir Allah. Namun begitu kita tahu takdir. Kalau tahu senanglah hidup ni. Takdir Allah Ta'ala kita kaya. Kalau tak kerja pun Tuhan nak jadi kaya, kaya. Jalan, sepak. Apa ni? Rupa-rupanya seketul emas. Berat dia 3 tan. Oh, warna agak. Ya. Beli sekeping tanah, korek-korek tanah nak tanam pokok durian. Oh, keluar dia punya kanz. Kaya. Yang nak tahu apa? Kalau kata nak beli, boleh keluar minyak ke, payah pula nak proses dah. Berebut pula. Negara-negara lain mari nak serang kita. Ni minyak ni hak dia lah, royalty lah, apa cerita panjang. Hikayat. Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajz wal-kais. Au al-kaisi wal-ajz. Setiap suatu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuklah lemah dan rajin. Rajin atau lemah. Maknanya ketika kita rajin pun takdir Allah, lemah pun takdir Allah, tetapi kita tak boleh berserah semata-mata pada takdir sehingga kita tak buat kerja. No, tidak boleh. Itu tidak gaya Islam. Islam kata mesti kena kerja. Mu kena buat. Kamu kena ikut. Mana boleh diam saja. Menunggu takdir semata-mata. Kita kata tidak mungkin seperti itu. Karena itu tidak diajarkan dalam Islam, kecuali mesti kita kena buat yang terbaik, yang sepatutnya, yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau tidak, bahaya kita. Semua orang kata, kenapa tak kerja tu? Takdir Allah. Kenapa awak pukul orang tu? Takdir Allah. Kalau kena macam tu, beratlah kita. Semua orang pakai takdir belaka. Jadi takdir tidak boleh dijadikan hujah. Ingat molek. Takdir tidak boleh dijadikan hujah untuk menghalalkan apa yang tidak baik yang dibuat oleh seorang. Tidak sama sekali. Takdir tidak boleh dijadikan hujah untuk menghalalkan apa yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang. Tak mungkin kita boleh kata sedemikian. Maka kerana itu, maka di sini ana akan sambung sedikit perbincangan. Perbincangan ini tak ada dalam buku kita, tetapi saya nak huraikan supaya lebih jelas. Sebab ramai orang tanya, sebenarnya kita ni Ustaz, beriman dengan qada dan qadar. Apa beza dua tu? Tengok. Beriman dengan qada dan qadar, apa beza? Secara ringkas, para ulama telah berbincang. Dia kata, ada ulama kata, al-qada dan qadar. Qadar makna takdir Allah, qada ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah. Tak ada beza dua tu. Dia kata, apa dia panggil bahasa dia? Muradih. Muradih ni maknanya sama je. Sebab itulah sebahagian ulama kata, al-qada wal qadar mutaradifan. Mutaradifan ni maknanya sama. Kalau kata qada, ketentuan Allah. Qadar, takdir Allah. Sama. Kerana itu seorang pengarang kitab
Al-Qamus Al-Muhit, nama dia Fairuz Abadi rahimahullah. Dia kata al-qadar dengan makna al-qada, al-qadar dengan makna al-qada wal hukum. Itu apa? Qada, takdir Allah Taala. Hmm. Dan juga para ulama menjelaskan, dia kata al-qada wal qadar huwa syai'un wahid. Qada dengan qadar itu satu benda ya. Cuma dua perkataan. Qada maknanya telah diputus, telah di apa ni? Perkara yang telah diputuskan oleh Allah. Takdir telah ditetapkan. Nah, kan. Walladzi qadahu Allahu sabiqan, Allah telah dah terputuskan awal dulu, Allah telah tetapkan awal dulu, karena itu dikatakan al-qada, dikatakan dia juga al-qadar. Entah. Ha, itu pandangan ulama yang tak ada beza, dia kata. Tak ada beza. Wa dhahaba akharun, para ulama lain pula dia kata ada. At-tafriq bainahuma, berbeza. Dia kata al-qada sabiqun alal qadar. Al-qada dulu, qada dulu mendahului takdir. Qada mana Allah Taala putuskan. Sekian sekian sekian, lepas tu dia pun buat. Dia pun takdirkan benda itu akan jadi. Ha. Maknanya qada itu ma'alimahullahu wa hakama bi fil azal. Qada tu hak Tuhan tahu, dalam ilmu dia asal lagi. Qadar wal qadar, benda yang wujud, makhluk yang sudah dijadikan. Qadar. Allahu Akbar. Sebab itulah kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, menukilkan pandangan ulama, kata al-qada huwal hukmul kulli al-ijmali fil azal. Qada, suatu hukum yang menyeluruh, yang telah siap sedia dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi takdir, benda yang berlaku. Dah berlaku dah. Itu dipanggil takdir. Ini ulama yang membezakan. Kemudian dia beza pula, ada pula ulama kata tak, qadar dulu sebelum qada. Nak kata apa? Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab dia Al-Mufradat, dia kata al-qada min Allah Taala akhas min al-qadar. Qada lebih khusus daripada qadar. Sebab qada dulu Allah Taala putus dulu, lepas tu dia pun takdir, dia tulis. Jadi kita kata ini yang membeza. Ada ulama kata dia, kalau dia bersama al-qada wal qadar, maka dia jadi satu. Al-qada wal qadar dia jadi satu. Tapi kalau dia berbeza, ini takdir Allah. Ini qada Allah Taala. Allah yang putuskan, maka dia boleh berbeza. Boleh berbeza. Jadi yang penting, setelah pergi mari, banyak perbahasan yang telah kita baca. Jadi kesimpulannya boleh kita katakan bahawa wal khulasah, dia kata khulasah apa? Khulasahnya, perbahasan di antara qada dengan qadar ni tak lari banyak, dan dia pun tidak menjejaskan apa-apa. Yang pentingnya kita percaya bahawa dua perkara ini satu, sama. Kita kata hadza ma qada, ini yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah dihukumkan oleh Allah Taala bahawa akan terjadi sekian-sekian. Ataupun kita kata ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla, Allah Taala takdirkan benda ni berlaku. Jadi dua-dua tu sama. Jadi kesimpulannya begitulah, wallahu alam. Sebab itulah setengah kita dia tulis dua. Beriman dengan qada dan qadar. Dalam buku kita dia ambil satu, beriman dengan qadar saja. Sebab khilaf di situ, maka kita mengatakan alhamdulillah, tidak perlulah kita duduk bahas panjang. Yang pentingnya kita nak memahami bahawa qada dengan qadar ini dua perkataan yang nampak macam berbeza, tapi sebenarnya dia tak ada beza banyak. Jadi yang berbezanya, penerimaan seseorang terhadap takdir Allah, penerimaan seseorang terhadap qada Allah. Manakala kata qada Allah Ta'ala itu apa yang Allah Ta'ala putuskan. Kita hari ini, Allah Ta'ala putuskan kita ni kaya, naik pangkat, hebat. Jadi tak payahlah orang lain tu pergi berdengki dengan kita, sebab itu takdir Allah. Allah Ta'ala pilih kita. Kita mula kita dulu lah. Tapi kalau orang lain yang dapat nikmat, sahabat kita, orang kerja sekali dengan kita, posting sekali dengan kita, tiba-tiba dia naik tinggi darjah. Jusah dah dia. Masya Allah.
Kita duk main berlegar, hama haulal hima, orang Arab kata, duk main pusing ke bawah ni. Jadi, tak payahlah kita kata itu takdir Allah Ta'ala. Sama ada dia naik dengan cara yang baik, atau dia naik dengan dia pijak kepala orang, ataupun apa yang berlaku, kita mengatakan bahawa kita tenang sebab itu takdir Allah SWT. Yang jadi huru-hara dunia hari ini sebab masing-masing nak mendakwa dia yang betul, dia yang sepatutnya, orang lain tak sepatut. Kan? Waktu orang lain naik, dia marah. Waktu dia naik, orang lain marah. Jadi begitulah keadaan yang berlaku hari ini. Jadi kita kena terima, bila kita terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu kita akan jadi orang yang tenang. Sebab itulah bila kita belajar lagi tak tasawuf, dia kata, kita dengan orang, kita kena terima takdir Allah Ta'ala dengan cara yang baik. Sebab, kalau dia kaya, nampak dia senang atas dunia, tapi di akhirat dia susah. Sebab apa dia susah? Dia akan dipertanggungjawabkan dengan harta dia. Mau ambil mana harta? Kemana kau bawa harta? Siap harta yang kau infak di... Oh, soalan-soalannya begitu banyak. Bukan sangat banyak saja, berat soalan itu. Maka kita mengatakan biarkanlah orang yang dapat itu dapat. Kita yang tak dapat ni, kita kata Allah Ta'ala nak ringankan kita. Jadi banyaklah benda yang sepatutnya kita boleh tenang apabila kita kembali kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita berpindah kepada poin yang ketiga. Tadi kita dah bincang tentang pengertian qadar dan perbezaan di antara qada dengan qadar. Ada ulama bezakan, ada ulama kata kalau dia bersama dia satu, kalau dia berpisah satu. Tetapi kesimpulannya, khulasahnya mengatakan bahawa tak adalah perbezaan yang besar. Yang penting dua-dua tu kita kena yakin bahawa qada apa yang diputuskan oleh Allah, takdir apa yang ditetapkan oleh Allah, dua-duanya selesai. Yang penting beriman. Baik, sekarang kita berpindah kepada martabat al-qadar. Kita ada martabat qadar. Maratib. Maratib ini peringkat, tingkatan qadar. Tidak sempurna beriman dengan qadar kecuali dengan menyempurnakan 4 martabat. Ingat, kita nak beriman dengan takdir ini, kita kena ada 4 martabat ni kita kena tahu. Iaitu yang pertama. Martabat yang pertama, beriman dengan ilmu Allah yang azali, yang meliputi setiap sesuatu. Jadi kita kena yakin bahawa apa yang terjadi atas dunia ini, apa yang berlaku di atas dunia ini, hujan ke panas, ribut ke taufan, banjir ke kemarau, senang ke susah, sudah ada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dalam ilmu dia tahu bahawa akan berlaku sekian-sekian. Jadi kita kena yakin situ. Karena itulah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allah yasir. Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Kita sudah beriman. Kita yakin. Kita percaya kepada ilmu Allah. Tuhan tahu segala benda. Yang besar, yang kecil, dalam bumi, atas bumi, dalam laut, luar laut, atas bukit, dalam bukit. Semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya yang demikian itu tertulis dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya hal itu amalan mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena yakin. Sebab ada setengah mazhab, setengah pegangnya orang ni, dia kata Tuhan tak tahu hak kecil-kecil. Dia tahu hak besar aja. Hak detail-detail halus-halus ni tak tahu. Tapi kita, pengikut Ahlussunnah ni, kita kata tak, Tuhan tahu semua. Contohnya dia kata Tuhan tahu turun hujan. Hujan turun di Kuala Krai. Tapi berapa meter padu air diturunkan, berapa titisan yang telah dititiskan, berapa banyak takungan yang dipenuh, berapa tempat yang dia tak tahu. Kita kata, kita mazhab kita Ahlussunnah, Allah Ta'ala tahu. Semua pendetailan, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, Tuhan tahu. Kita kena bergas itu, bahawa
martabat yang pertama ilmu Allah. Allah yang susun dengan ilmu dia, dia aturkan takdir Allah perjalanan dunia ni berapa yang akan berlaku. Alhamdulillah. Yang kedua, martabat yang kedua, beriman dengan segala perkara yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz dan beriman bahawa Allah Taala mengetahui semua perkara yang telah ditentukan. Jadi kita tahu satu lagi, semua benda yang yang terjadi atas dunia ni Tuhan tulis dari Lauhil Mahfuz. Pada hari ini 31 hari bulan Julai 2025, apa yang terjadi? Contohnya kita kata seorang ini pagi ni dia pergi makan roti canai. Tengah hari dia pergi mesyuarat. Malam karang dia pergi masjid. Contohlah kita kata. Jadi itu sudah ada di Lauhil Mahfuz, telah ditulis detail. Jadi semua perkara di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, di bawah segala perkara telah ditulis. Jadi dalam bahasa Arab kata al-kitabah. Martabat yang al-ilmu, martabat yang kedua al-kitabah. Allah Taala ada tulis semua perkara. Senang malaikat nak semak. Ada belaka arahan, dia panggil arahan bertulis. Arahan bertulis. Jadi mudah bagi pihak malaikat nak buat kerja. Mudah malaikat nak buat kerja. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Maksudnya tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab, yakni Al-Lauhil Mahfuz. Segala perkara semua ditulis belakang. Ada juga setengah ahli tafsir kata Al-Kitab di sini mana Al-Quran. Jadi Tuhan kata dalam Quran aku bagi tahu semua. Hukum hakam dalam bab akidahnya, dalam bab ibadatnya, dalam bab muamalahnya, dalam bab nikah kahwin, ada belaka. Secara umum. Secara detail itu perlu pada kitab fiqh lah. Tetapi maksud kita di sini, yang kita nak pakai ni tafsir yang pertama, Al-Kitab dengan makna Lauhil Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala tulis semua, dah detail. Malaikat ambil, laksananya satu. Mudah bagi malaikat. Sebab perkara itu sudah jelas. Perkara itu sudah detail. Dalam perbincangan dia mudah. Sabda Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allahu Akbar. Maksudnya, Allah Ta'ala telah menulis semua ketentuan yang akan berlaku pada makhluk 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dengan bumi. Dia punya plan besar dianya. 50,000 tahun. 50,000 tahun sudah siap ditulis. Kemudian barulah dibuat langit dengan bumi. Sejak awal. Hadis ini sahih dalam Muslim. Itu martabat yang keberapa? Martabat yang kedua, Al-Kitabah. Martabat yang ketiga, Al-Iradah. Tulislah pelajar. Martabat yang ketiga, dia panggil Al-Iradah. Kita beriman dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang pasti terjadi dan kuasanya yang maha sempurna. Manakala Tuhan tak nak, tak akan jadi. Tak usah royaklah berapa pun. Tak usah cakaplah apa pun. Tak akan jadi. Firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diaturkan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Maknanya kita nak wa ma tasya illa an yasha Allah. Sya Allah dengan kehendak Allah Taala. Dengan iradatillah. Jadi bila kita tahu semua perkara itu terjadi dengan kehendak Allah, berjadi dengan iradah, maka kita tahulah kita ni tak boleh nak buat apa kecuali berusaha minta yang terbaik. Jangan tak kerja. Itu salah tu. Setengah orang kata saya tawakal tinggi, serah kepada takdir, kita kata no. Salah, bukan itu cara yang betul. Nak serah ke takdir, kita kena kerja dulu. Kita kena pilih yang terbaik.
Kemudian apa yang natijah itu, itulah yang kita bawa kita tahu, oh ini takdir Allah Ta'ala. Apa kita usaha pun, jadi ke tak jadi, balik pada takdir. Tapi sebelum apa-apa tu jangan kata takdir dulu. Kena faham molek. Sebab itulah anak kata tajuk bab qadar, yang qadar ni sangat penting untuk kita hadam, kita hayati. Aku sakit, tak je dia main bola, boleh naik tangga, boleh lompat sana, boleh. Saya ni berjalan dengan tongkat, tak. Naik naik apa ni Ferrari lah, naik apa macam beg, macam-macam dah kita. Sebab apa kita nak deging orang. Jadi itu dia panggil, kita tahulah bahawa kita terjadi itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla yang sudah pasti mengandungi hikmah di sebalik setiap kejadian. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, surah At-Takwir ayat 29. Sabda Nabi sallallahu kepada orang yang berkata kepadanya, ini dengan kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Sya Allah wa sya'a wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Dia katakan Nabi. Ini dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi. Nabi marah. Nabi tegur. Nabi SAW bersabda, Aja'altani lillahi niddan. Mu nak jadi aku ni sekutu Allah Ta'ala? Kehendak Allah dengan kehendak aku sekali? No, la. Bal masya Allahu wahdah. Mu kata ini dengan kehendak Allah Ta'ala sahaja. Jadi ini perkataan-perkataan yang tidak boleh. Yang tidak elok kita kata, sebab nampak tasyrik. Nampak satu level di antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi larang. Ini penting kita belajar ilmu-ilmu seperti ini. Jadi bila sahabat ni kata, Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Nabi, terus Nabi bantah. Nabi kata, la, bal Masya Allah wahdah. Mu kata dengan kehendak Allah saja. Jangan campur urusan aku. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Cuma bagaimana kalau kita nak betulkan? Kalau ada orang cakap semikian, macam mana kita nak betulkan channel supaya perkataan itu tak salah? Dia guna perkataan summa. Masya Allah, summa syi'ta. Terjadinya perkara ini dengan kehendak Allah Ta'ala, kemudian dengan persetujuan Tuhan. Barulah betul. Tak boleh kita kata dan. Sebab kalau dan, satu level. Nabi dengan Allah Ta'ala itu sama-sama kehendak belaka. Allah. Kehendaknya yang boleh diterima hanyalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi hanya pelaksana. Jadi tak boleh kita samakan dia. Kita kata kemudian. Summa. Macam kita bercakap hari ni lah. Contohnya kita dapat sesuatu benda yang baik. Projek kita berjalan dengan baik. Kita kata Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan jasa, kemudian. Kita guna perkataan kemudian. Summa. Dengan pertolongan Tuan. Tuan Haji, Datuk Seri tolong saya. Sehingga saya dapat projek ni, dapat melaksanakan apa-apalah. Anugerah ini. Kita kata summa, kemudian. Memang orang itu tolong sungguh, tapi nak guna perkataan dengan kehendak Allah dan kehendak Tuhan tidak sesuai. Dia jadi tasyrik, jadi sama. Jadi di sini kita hanya kita kata Masya Allah, iradah Allah yang berlaku, hak Tuhan tak kehendak, tak akan berlaku. Yang keempat, al-khalq. Beriman bahawa Allah adalah pencipta semua makhluk. Jadi kita tahulah ilmu kitabah, tulisan, iradah, kehendak, kemudian khalq Allah Ta'ala ciptakan apabila dia sampai masa yang ditetapkan. Jadilah benda tu. Jadi, dah 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi. Kemudian di dalam ilmu Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala tetapkan bahawa Fulan bin Fulan, kita kata nama apa, Nasir bin Jusuh ni, akan lahir pada tarikh sekian. Itu Allah Ta'ala tahu bila dia nak cipta kawan tu. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beriman bahawa Allah Ta'ala pencipta semua makhluk. Hak jadi dulu, yang terjadi kemudian,
yang keluar dulu dalam dunia, yang keluar kemudian itu semua itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita pandai-pandai dimendahului kehendak Allah, jangan sama sekali. Firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya. Tuhan cipta segala benda dan Allah Ta'ala yang susun segala benda. Jadi dia susun, dia yang buat. Surah Az-Zumar ayat 62. Dan firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan perbuatan yang kamu lakukan. Jadi af'alul ibad. Perbuatan kita ni kita buat semata-mata ke Allah yang takdirkan? Jawabnya Allah takdir, tapi kita buat. Sebab ada setengah orang ni dia kata tak, perbuatan manusia tu manusia lah. Tak kait dengan Tuhan. Kita kata tidak, pegangnya kita Ahlus Sunnah. Kita dan perbuatan kita semuanya di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak takdir benda tu, tak akan berlaku. Ingat malah. Ini banyak ni, semua kita tak detail lah di sini. Mazhab manakah yang mengatakan demikian? Itu kena bahas panjang dalam kitab-kitab akidah yang berbahas tentang aqwal al-mazahib ataupun ara' an-nas. Jadi yang pentingnya kita nak bagi tahu, hak kita nak pegangnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan semua perbuatan kita di bawah ciptaan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kita ni semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan dengan kehendak siapa-siapa. Baiklah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yasna'u kulla sani'in wa san'atahu. Tengok kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta setiap orang yang mencipta dan hasil ciptaannya. Allah Ta'ala buat kita dan kerja buat kita, semua itu di bawah Allah Ta'ala yang ciptakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah kitab dia masyhur namanya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad maknanya kejadian perbuatan hamba. Allah Ta'ala yang jadikan perbuatan kita ni buat Tuhan yang buat. Kalau Tuhan tak tentukan, benda tu tak jadi. Sebab itulah kita tak boleh gunakan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini sebagai hujah untuk buat maksiat. Tak boleh. Sebab Tuhan tak suruh benda maksiat. Allah Ta'ala tak suruh kita buat maksiat, benda mungkar, benda karut. Tuhan tak suruh. Pandai-pandai dia. Contohnya bila orang ni pergi mencuri lah kita kata. Bila mencuri dia kena tahan, kena penjara, kena pukul. Jangan marah dengan saya. Ini takdir Allah SWT. Kita kata no. Tidak boleh berhujah dengan takdir di atas perkara kejahatan yang awak buat. Sebab Allah tak suruh kita tu. Tuhan tak suruh kita buat benda tak baik. Tuhan suruh kita beribadat, suruh jadi orang baik, orang soleh, orang jujur. Tiba-tiba awak gitu kaki jadi benda karut, ini macam mana? Maka kita kata itu satu kesilapan yang dibuat oleh sebahagian manusia. Jadi beratlah suasana yang berlaku itu. Penting. Jadi di sini 4 takdir, 4 maratib martabak qadar, ada 4. Ilmu, kitabah, tulisan, iradah dan juga qalb. Ingat dah. Ini dipanggil martabak takdir. Sekarang kita pergi kepada bahagian takdir, dipanggil aqsam at-takdir. Berapa bahagian ada? Tengok ni. Takdir yang pertama, takdir umum untuk semua makhluk. Takdir umum untuk semua makhluk, yakni suratan yang ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum dijadikan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Hak ni Tuhan buat awal 50,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi. Telah pun ada siap dah dia punya susunan tulisan sudah siap. Tadilah kita kata blueprint apa benda tadi.
sudah ada, Allah Ta'ala dah siap perkara yang tersebut. Nah, itu eh, ini dia panggil bahagian yang pertama, takdir am. Siap 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Siap, siap dah. Ha. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua, takdir mengikut umur. Hak ni ikut umur. Iaitulah takdir yang berlaku ke atas diri seorang hamba bermula daripada peniupan ruh kepadanya sehinggalah sampai mati. Ini takdir. Di mana ke cerita ni? Panjang ni kalau kita nak syarah satu-satu boleh. Ingat tak? Hadis 40 hari manusia dalam rahim mak dia. Ketika 40 hari itulah datangnya malaikat, dia tulis. Orang ni umur dia berapa, rezeki dia banyak mana, dia punya ajar dia bila, dia ni orang baik ke tak baik. Itu semua sudah tulis. Mengikut umur kita, takdir ini sudah ada. Yang ketiga, takdir tahunan. Takdir tahunan, iaitulah takdir yang akan berlaku setiap tahun. Ia ditentukan pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Setiap tahun kita ada malam Lailatul Qadar. Ingat ke tidak, bulan Ramadan? Bila bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam takdir. Itu dia panggil malam tukar buku. Setengah orang ni kata tukar buku malam Syaban, boleh 10 Syaban. No, tidak. Malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta yang tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar. Jadi malaikat ni pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan terima fail. Fail siapa nama orang ni? Nama siapa sajalah, kita kata Hadi nama. Fendi. Fail ni malaikat tengok, budak ni mati dia tahu ni. Contoh. Bukan Fendi ni, orang lain pula. Jadi semua ni takdir tahunan. Jadi malaikat tengok dah. Oh, tak lama dah lah dia ni mati. Duduk jalan lagi mari. Ramai orang mati mengejut. Mati mengejut. Pagi duduk makan teh sekali. Pukul 10 pagi orang kata dia mati dah. Berlaku ke tidak? Berlaku. Banyak kes macam tu sekarang. Dia panggil maut al-fuja'ah. Mati terkejut. Ramai. Allahu Akbar. Yang keempat, takdir harian. Takdir harian. Iaitulah takdir setiap perkara yang berlaku pada setiap hari. Antaranya kemuliaan, kehinaan, pemberian, sekatan, menghidup, mematikan dan lain-lainnya. Jadi setiap hari mereka akan tentukan. Mula pada pukul sekian hingga pukul sekian, projek apa ni, orang ni akan berlaku sekian. Tak kira lah apa yang berlaku. Orang ni naik pangkat, orang ni turun pangkat. Orang ni naik terak, orang ni turun terak contohnya. Orang ni dapat sokongan, orang ni hilang sokongan, semua itu harian berlaku. Firmanullah Ta'ala, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepada Allah. Setiap masa dia dalam urusan mencipta dan mentadbir makhluk-makhluknya. Jadi kerja Allah Ta'ala, dia laksanakan apa yang dia telah tetapkan. Jadi situlah panggil maratibut qadar 4, bahagian takdir pun 4. Takdir umum, takdir ikut umur, setiap orang itu berapa umur dia, takdir tahunan dan takdir harian. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan para pelajar, kena ingatlah tu. Ingat yang kita belajar ini tentang qada dan qadar. InsyaAllah kita akan sambung dan siri yang akan datang. Aqidatus salaf fi mas'alatil qadar. Aqidah ulama salaf tentang masalah qadar. Ini sangat penting
InsyaAllah kita bahas dalam CD yang akan datang. Biiznillahi azza wa jalla. Baiklah, kita tamat dulu situ. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bersedia untuk ke masjid. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.